Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita nak belajar tajuk pemfaktoran 2.1.1. Okey, sebelum itu kita lihat dulu standard pembelajaran. Standard pembelajaran menghubungkaitkan peneraban ungkapan algebra dengan konsep faktor dan pemfaktoran serta seterusnya menyeraikan faktor bagi hasil darab ungkapan algebra tersebut. Okey, sekarang kita akan lihat maksud konsep pemfaktoran itu. Okey, pemfaktoran adalah proses mengenal pasti faktor. Okey, mengenal pasti faktor sebutan dan ungkapan algebra. Seterusnya, bila dah kenal pasti faktor, apabila kita darabkan balik, kita akan dapat balik ungkapan asal. Pemfaktoran merupakan proses songsangan kepada kembangan. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, kembangan kita belajar pada satu topik yang lepas. Sekarang kita nak extend sikit, kita nak sambung kepada pemfaktoran. Jadi kita lihat balik contoh kalau kita buat kembangan tu. Okey, katakan cikgu bagi soalan lah, P dalam kurungan Q tambah R. So bila kita buat kembangan, kita akan mendarabkan. So kita akan dapat jawapan PQ tambah PR. Okey, proses ni yang kita belajar mula-mula, ini ke sini nama dia kembangan. Okey. Jadi sekarang kita daripada jawapan ni, daripada PQ tambah PR ni, ungkapan ni, kita nak patah balik ke sini. So bila kita patah balik tu, okay, reverse balik, itu yang dinamakan songsangan tadi tu, songsangan kepada kembangan. So songsangan ni nama dia pemfaktoran. Okey, jadinya P, Q dan R ini adalah faktor lah, faktor yang disebut ni. Jadi nak menentukan faktor, untuk nak letak di kurungan pertama atau di luar kurungan ni adalah mesti faktor sepunya terbesar. Okey. Dan diikuti dengan faktor-faktor yang lain. Baik, jadi sekarang kita ulang kaji sikit bagaimana nak mencari faktor bagi sesuatu sebutan. Okey, cikgu akan buat contoh yang pertama lah. Okey, contoh. Kita cari faktor bagi yang mudah dululah. Tentukan faktor. Kita mula dengan nombor bulat dulu. Kita ulang kaji sikit lah macam mana nak cari faktor. Tentukan faktor bagi. Okey, contoh yang pertama, faktor bagi 6. Okey, faktor bagi nombor 6. So kita nak cari faktor, kita akan mulakan dengan hasil darab. 1 darab berapa dapat 6. 1 merupakan faktor kepada semua. Tak kira sebutan apa pun, number ke sebutan algebra tu, ungkapan tu, dia 1 tu adalah faktor bagi semua. So kita akan mula dengan 1. 1 darab apa yang dapat 6? Maka 1 darab 6. Kemudian nombor seterusnya lah 2. Okey, 2 darab berapa dapat 6? 2 darab 3. Selepas 2, 3. Jadi kita dah ada 3. So 3 darab 2. 4, 5 tak boleh dapatkan 6. Jadi 6 darab 1. So kita sekarang dah ada 4 faktor untuk 6. Okey, jadi faktor bagi 6 adalah bagi nombor 6 sama dengan 1, 2, 3 dan 6. Okey, jadi cikgu tambah sikit lah sini. Cikgu tambah sini nombor 6. Elok sikit. Okey, kemudian kalau B, cikgu bagi yang ada sebutan algebra. Okey, contohnya tentukan faktor bagi 3P. Okey, ingat mesti mula dengan 1. So 1 darab apa dapat 3P? Maka 1 darab diri nombor tersebut baliklah. So 1 darab 3P akan dapat 3P. So 2 tak boleh dapat 3.
3. 3 darab apa dapat 3P? 3 darab P. Selepas 3 dah tak boleh lah, 4 tak boleh. Jadi kita ambil balik P. P darab apa dapat 3P? P darab 3. So sekarang untuk 3P, okay, faktor bagi 3P ialah mula dengan 1, kemudian 3, kemudian P dan 3P. Okay, ini contohlah untuk menentukan faktor. Alright. Baik. Okey, sekarang kita nak lihat pula bagaimana nak menentukan faktor sepunya terbesar atau FSTB. Okey, di sini ada satu soalan iaitu kita nak cari faktor sepunya terbesar bagi 6P dan 4PQ. So first kita buat untuk 6P. Okey, jadi 6P kita samakan faktor lah, mula dengan 1. So 1 darab 6P. Kemudian 2 akan darab 3P. Kemudian 3 akan darab 2P. Okey, kemudian apa lagi? 1, 2, 3, 4 tak boleh, 5, 6. So 6 akan darab P. So kita akan lihatlah apa lagi yang boleh untuk darab 6P. Sekarang kita dah ada 8 faktor. Okey. Kita dah ada 8 faktor. Iaitu 1, 2, 3, 6. Kemudian P, 2P, 3P dan 6P. So ini adalah faktor bagi 6P. Sekarang kita lihat faktor bagi 4PQ. Senarai dulu. Okay, jadi mula dengan 1. So 1 mestilah akan darab dengan 4PQ. Okey, 4 ni apa lagi yang number boleh darab dapat 4? So kita tengok 2. So 2 akan darab apa? 2 akan darab 2 dapat 4. So tambahlah PQ. Okey, kemudian lagi 3 tak boleh, jadi 4 lah. So kalau 4 akan darab apa? 4 dia akan darab PQ. Okey, jadi untuk number, okey, untuk yang ada number ni dah habis. Sekarang kita lihat pula ada 2 faktor kat sini, PQ. Jadi kita boleh pecahkan lagi untuk kita lihat apa lagi yang kita boleh dapat apabila kita nak darab jadi 4PQ ni. So kita akan mula dengan faktor yang paling kecil lah. Jadi P. P akan darab apa? Dapat 4PQ. So dia akan darab dengan 4Q. Okey, jadi apa lagi? Ikut sini. Okey, jadi 2P. 2P akan darab dengan 2Q. Dia sangat banyak. Okey, lagi 4 lah. 4P pula. 4P akan darab dengan Q. Okey, ada lagi tak? Okey, jadi 1, 2, 4. Kemudian P, 2P, 4P. Okey, kemudian kita lihat lagi. Q kita dah secara tak langsung kita dah buat untuk Q. Kan? Jadi Q akan darab 4P. 2Q akan darab dengan 2P. 4Q akan darab dengan P. PQ akan darab dengan 4. 2PQ akan darab dengan 2. Dan 4PQ akan darab dengan 1. So secara tak langsung memang kita dah menyenaraikanlah faktor bagi 4PQ. Okey, seterusnya kita nak melihat yang mana serupa kita bulat. Sebab dia mula-mula mesti sepunya. So yang serupa tu kita bulat. Contoh 1. Mesti pasangan bila kita nak cari tu. Okey. Jadi 3 tak ada.
6 pun tak ada. Okey, P ada. Ni ada P lagi, 2P. Disebabkan yang ini hanya ada P, maka yang ada P tu sajalah kita lihat. So 2P ada. Okey, ada lagi tak? Tak ada dah. 4P sini tak ada. Jadi sekarang faktor sepunya terbesar adalah apa? Simpulan kita nak buat ni. FSTB adalah ambil yang paling besar, iaitu 2P. Okey. Okey, seterusnya kita sambung soalan pula. Contoh soalan ya. Faktorkan ungkapan algebra berikut. Okey, soalan dia faktorkan 6P tambah 4PQ. Jadi kita akan gunakan FSTB tadi. Ya. Kamu kena ingat kalau di awal tadi macam yang ini kita lihat ni satu kurungan lah. So faktor di luar ni mesti yang tadi kan cikgu pesan tadi tu P Q tambah A tu. So ini mesti FSTB. Kemudian ini faktor lain, ini faktor lain. Ini faktor lah. Okey, nampak? So sekarang kita nak lihat bagi 6P tambah 4Q ni, apabila kita buat pemfaktoran, so kita akan buat satu kurungan kat situ. Kita akan isi apalah yang sepatutnya di dalam dan di luar. So di luar akan letak faktor sepunya terbesar. Okey, kalau tadi kita dah cari faktor sepunya terbesar adalah 2P. So kita akan letak 2P kat luar. Okey, dan apa pula kita nak isi kat dalam ni? Okey, nak isi yang dalam tu, yang ini kita kena cekak sifir. Okey. Jadinya kalau kita lihat untuk 6P kita akan letak 3. Dan untuk 4PQ kita akan letak 2Q. Ya. So, tengok. Jadi kat sini 3 tambah 2 apa? 2Q. Betul tak? Tengok sekali lagi. Nampak? Okey. So, ini jawapan lah. Dia macam tu je. Itu jawapan. Dia nampak simple kan? Jadi kita kena cekak mencari faktor dan cekak sifir. Itu yang penting. So, yang kita nak semak. Semak ni kamu boleh buat di kertas lain lah. Okey. Kita nak semak. Jadi semak kita akan buat kembangan. Semak kita akan buat kembangan. Sebabnya bila kita buat kembangan kita akan dapat balik jawab soalan tu. So kalau dapat balik maka betul lah. Ya, so ingat balik kembangan. So darab. Okey, so ada 2 anak panah, maksudnya ada hasil dia pun 2 sebutan. 2P darab 3 adalah 2 darab 3 6, so 6P. 2P darab 2Q, 2 darab 2 adalah 4. P darab Q adalah PQ. So betul. Jadi ini betul lah. Okey, jadi itu saja. Terima kasih.